Kami daripada kumpulan Green Fighter ingin mengucapkan Selamat Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia tahun 2023 dengan tema Kesihatan Awam Persekitaran Global. Kesiapsiagaan melindungi kesihatan semua orang di setiap masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hari ini kita berada di salah satu kawasan yang sibuk di Kuala Lumpur, iaitu di Bukit Bintang. Di mana Bukit Bintang ini adalah salah satu daripada tempat tumpuan orang ramai yang menjadi segitiga emas Kuala Lumpur. Dan pembangunan yang pesat ini menyebabkan pelbagai masalah seperti pencemaran udara, pencemaran bunyi, kesesakan lalu lintas dan mungkin akan menyebabkan stres di kalangan warga bandaraya. Oleh itu, bagi mewujudkan bandar yang lestari adalah perlu kita menyediakan ruang hijau untuk memperbaiki kualiti hidup warga bandaraya di sini. Okey. Hai, saya dari KL, student IPNM. Okey, hari ni kita orang akan buat tanya sikit-sikit lah pasal ruang hijau. Akak tahu tak ruang hijau? Jadi tempat yang kehijauan. Tempat dekat bandar, maybe tak nak cakap banyak ni kot, kenderaan, banyak orang, tak ada tempat kehijauan sangat. Mostly kehijauan ni dekat perkampungan sana. Kat bandar untuk kita release tension, maybe kita pergi karaoke, tengok wayang. Dia tak adalah nak cakap release tension sangat, sebab sometimes tempat healing ni actually dekat tempat pantai, dekat tempat yang kita nampak tenang je, tak ramai orang. Bila nampak ramai orang, kat bandar kan ramai orang, kita nampak macam stress sebenarnya. Boleh actually, kalau ada taman hijauan dekat area bandar ni, it's more suitable. Kita boleh cover dengan building yang tengah banyak pembina. Actually banyak hijauan lagi banyak, orang cakap sedap mata memandang. Nampak hijauan, bagus untuk pemandangan, bagus untuk mata kita. Actually tempat hijau ni buat kita hilang tension sebenarnya. Okey, itu saja daripada diorang soalan. Terima kasih sebab segi jawab soalan ni. Alright, welcome. Okey, ini adalah salah satu ruang hijau yang disediakan di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, di mana ini adalah taman tunggu. Ramai boleh kita tengok ramai warga bandaraya telah tengah beriadah kat sini untuk inilah, mungkin mereka duduk di bandaraya ni stres dari segi emosi, fizikal, mental mereka, jadi mereka melepaskan segala stres mereka di kawasan yang menghijau seperti inilah, ruang-ruang hijau yang disediakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Inilah taman tunggu yang kita boleh lihat sekarang. Mental health dengan gaya hidup kat bandar, mungkin stres kot. Okey. Orang macam nak pergi kerja apa semua, mungkin tak berapa sesuai kot. Sebab dia macam akan buat lagi sesak dekat tengah bandar. So maybe we need macam more like space yang dekat sini, like macam hujung-hujung sikit. Okey, jadi ini kita dengar tadi responden telah memberi ulasan lah. Tadi kita tengok sebenarnya ada lebih banyak saja responden. Bukan ada 1-2, ada lebih daripada 5. Jadi kami ambil yang responden yang paling bagus lah. Okey, yang kita tengok tadi, responden pertama dan kedua tadi dia menekankan mengenai apa itu ruang hijau. Jadi ada ramai banyak pendapat lah ruang hijau ni apa. Dan diorang kata banyak jugalah kesan daripada ruang hijau ini, daripada segi fizikal, mental dan juga kepada aspek-aspek lain lah.
daripada segi kesihatan. Okey, kita akan mendapatkan maklumat lebih lanjut daripada pakar, dan kita bersama dengan Mano selepas ini di Putrajaya. Let's go. Okay, ini kita berada di Kompleks Kerajaan Persekutuan di Putrajaya, di mana kita akan pergi ke Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah di Blok F, di mana kita akan berjumpa dengan Encik Muhammad Anwar bin Ramli, iaitu Ketua Penolong Pengarah Unit Fizikal dan Guna Tanah Land Malaysia, di mana kita akan membual beliau mengenai lebih lanjut ruang hijau, dan kita akan dapatkan lebih lanjut informasi tersebutlah untuk kita kaitkan dengan Pembandar Pesat ni memerlukan ruang hijau untuk memperbaiki kualiti hidup di bandar. Kalau mengikut Akta 172, kita punya ruang ataupun kawasan hijau kita ni, kita merujuk kepada maksud kawasan lapang itu sendirilah. Jadi maksud kawasan lapang di dalam Akta 172, Akta Perancangan Bandar dan Desa, tanah ataupun satu ruang khas yang telah direservekan dan atau diperuntukkan yang berfungsi seperti mana menurut subsection 2 Akta 172, meliputi sebarang bentuk adanya aktiviti rekreasi, sama ada aktiviti aktif ataupun pasif, bagi mewujudkan persekitaran yang berkualiti, rendah karbon, mampan dan memberi keselesaan serta selamat untuk digunakan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dia punya tujuan dia lah, tujuan dan kepentingan ruang hijau tu, apa sebenarnya ruang hijau yang kita katakan tu? Memang perancangan yang kita buat ni, kita nak dia ada manfaat untuk masyarakat sebenarnya. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk semua golongan masyarakat, daripada yang kecil sampailah yang besar dan yang tua lah. So dekat situ yang sangat penting apa dia? Nak meningkatkan kualiti kehidupan. So kualiti kehidupan tu dari segi ruang hijau tu, penduduk boleh gunakan untuk bersantai, berekreasi dan pelbagai aktiviti lah. Kalau kita perasan, dia ada dia punya percentage. Dalam pembangunan kita menetapkan 10% kawasan lapang dan kawasan hijau lah. So mana-mana pembangunan dia perlu daripada keluasan tanah, contoh 1000 ekar, 100 ekar diperuntukkan untuk kawasan lapang dan kawasan hijau. 10% itu 7% adalah merupakan kawasan yang berfungsi dan berpusat. Contoh macam dekat Putrajaya ni, kita tengok dia punya dataran dia. Kemudian dekat dataran tu dia ada support dengan kawasan-kawasan hijau yang lain. Dia ada kawasan green network dia. Dan 3% lagi baki dia tu, dia boleh dicampur daripada penyediaan kemudahan infrastruktur dan utility. So yang kedua adalah kesihatan mental dan fizikal. So ini yang saya rasa yang ini antara yang sangat penting lah, kesihatan mental. Saya rasa kalau kajian-kajian dekat luar negara ataupun dekat Malaysia sendiri dah banyak sebenarnya, macam berjalan di kawasan taman-taman ataupun berjalan di kawasan hutan, meningkatkan ataupun menyeimbangkan kesihatan mental dan fizikal. Yang ketiga, interaksi sosial. So bila kita pergi kepada kawasan-kawasan hijau dan kawasan lapang ni, secara tak langsung kita akan berinteraksi ataupun berjumpa mungkin dengan kawan-kawan kita, mungkin dengan jiran, mungkin dengan sanak saudara kan. So dekat situ ada interaksi sosial lah. Maksudnya masyarakat akan berhubung dan secara tak langsung dia jadi macam satu tempat untuk orang gathering. Ya, nak gathering ke, nak berjumpa semula ke macam mana kan. So lebih kata perpaduan tu lebih ni lah, lebih kata dapat diwujudkan lah. Lepas tu berpandangan yang tu amatlah baik sebenarnya. Memang itu memang kita punya kita tak ada satu target untuk wujudkan berapa, tapi kita ada nisbah. Sebenarnya nisbah untuk
kita wujudkan kawasan lapang macam dekat bandar-bandar besar di negara maju. Dia punya nisbah dia 2,000 hektar. 2,000 population per 1 hektar area. 1 hektar tanah untuk 2,000 penduduk. So sekarang punya sasaran kita baru dapat 1.12. So kita perlukan lagi kawasan lapang dekat kawasan bandar untuk kita cukupkan. So kita masih lagi kekurangan lah sebenarnya. Berdasarkan perbualan yang kami lakukan bersama Encik Anwar tadi, dapat kami simpulkan bahawa ruang hijau ini sebenarnya bukan hanya hutan simpan sahaja, tetapi ia termasuklah taman rekreasi untuk semua masyarakat. Oleh itu, kita sebagai masyarakat haruslah sentiasa menjaga ruang hijau agar ia menjadi kegunaan kepada segelintir dan keseluruhan masyarakat kita semua. Sekian, terima kasih.